Selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua daripada pasukan CDL dan kepada semua guru yang hadir pada sesi petang ini dan juga kepada pembentang kita pada petang ini nanti pada pukul 3 atau 3:05 lebih kurang. Tajuk saya pada petang ini ada dua tajuk kecil tapi dia berkaitan juga, saya akan kaitkan. Tapi yang pertama tu ialah when I'm bored, I read a book. Bila saya rasa bosan, saya baca buku. Sebenarnya ini adalah satu, kalau saya istilah dia ialah oxymoron. Maksudnya selalunya bila kita bored atau kita rasa bosan, kita jarang nak baca buku. Tetapi ini oleh seorang cendekiawan pendidik ini, dia positifkan perkara itu. When I'm bored, I read a book. Dan sememangnya kalau kita ada tabiat ini adalah satu tabiat yang baik untuk membaca. Yang banyak saya dapati kita sebut, dan kalau tuan-tuan terbaca di mana-mana, di antara negara yang hebat dalam pendidikan ialah negara Finland. Dan ini satu artikel yang keluar dalam Straits Times 4-5 tahun lepas, dan saya ambil daripada itu dan jadikan satu slide juga. Di negara Finland, semua orang suka baca. Rakyat dia, population dia 5.5 juta, 5.5 million. Kita punya student population di Malaysia ialah 5.2 million. Dan mereka belanja berjuta-juta ringgit untuk tubuhkan sekarang satu apa yang dipanggil library 10 tingkat, kalau tak silap saya 8 hingga 10 tingkat, yang dipanggil ODE. Okay, ODE ini dia macam-macam. Dia kata sekarang ini pusat sumber bukan satu tempat untuk senyap. Ada ruang untuk senyap, ada ruang untuk aktiviti. So dia memang pusat sumber di mana kanak-kanak, di mana orang dewasa. So dalam pusat sumber ini ada 100,000 buku terletak di Helsinki. Dan macam-macam lain. Dalam tu ada studio, ada teater, ada workshop untuk buat macam-macam aktiviti, dan free of charge. Dan setiap tahun di negara Finland, hampir masyarakat dia baca lebih kurang 68 juta buah buku. 68 million books are borrowed per year by the 5.5 million population. Mungkin kalau kanak-kanak dan bayi tak pinjam, so kalau itu pun dah 5 juta lebih saya rasa. So 5 million bukan dalam 5 tahun, bukan dalam 2 tahun, tapi setiap tahun pinjam dekat the number of time books are borrowed 68 juta. So it's bila saya confirm dengan beberapa orang yang saya jumpa yang berasal daripada Finland, mereka kata memang itu tabiat masyarakat Finland. So education, the whole society is about a learned society. Satu masyarakat yang inginkan ilmu, ingin baca. So when I am bored, I should actually read a book. Daripada kadang-kadang kita banyak juga nak watch TV, dan baru-baru ni saya pun mula menonton TV lebih sikit, dan sekarang saya nak berhentikan itu because I think I'm missing my books. I have to read. Dan bila kajian dijalankan dan masyarakat Finland ditanya, kalau ikut ranking, yang pertama sekali apa yang mereka harapkan daripada perkhidmatan awam, public service. Mereka kata nombor 1 mereka nak ialah air bersih. Nombor 2, apa yang mereka hendak ialah libraries. Dan kita di Malaysia sekarang orang sebut tentang electronic books. Tapi saya tak tahu berapa ramai yang betul ada baca electronic books. Dan
kita sedang tidak meletakkan pusat sumber sebagai nombor satu, tetapi di negara yang number one dalam education, most of the time, macam Finland, masih lagi meletakkan library dan ilmu sebagai nombor satu. So I think we should, di sekolah pun, library must become a nucleus, tempat yang dijadikan rujukan oleh semua. Dan bilalah masyarakat kita pun boleh jadi macam Finland, boleh pinjam sebanyak 68 juta buah buku, bukan 60, pinjam sebanyak 68 juta kali. Buku tu mungkin tak sampai 68 juta, tapi buku dipinjam 68 million times, books borrowed. Yeah. Okay, the next slide. So that is about now, bila kita jadi pemimpin, walaupun kita dalam mana-mana kelompok kepimpinan ini, di sini ada 3 kelompok yang saya nak utarakan. Yang penting adalah di tengah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok persamaan di tengah, what is the persamaan? Leadership in schools plus system leadership plus stakeholder leadership equals to high student performance plus improved school outcomes. So kalau kita nak memantapkan dan menzahirkan persamaan ini, maka peranan daripada 3 kelompok kluster kepimpinan adalah sangat penting. 1, leadership in schools. Yang kedua, system leadership. Dan yang ketiga, stakeholder leadership yang di bawah. Leadership in schools, dan bagi saya jangka pengalaman saya bermula leadership in schools, lepas tu kepada system leadership, di mana bertugas di kementerian, bertugas di IPG dan sebagainya. Dan sekarang selepas dah bersara, saya ada di kotak kuning ini, stakeholder leader. Saya terlibat dengan macam Connecting Dots Learning, kita boleh dianggap sebagai NGO lah. Dan saya juga bantu macam GSL, Evolution, saya juga terlibat dengan University of Nottingham, ya. Dan sekali-sekala dipanggil oleh think tank group macam Hasana, Yayasan Hasana. Dan saya tidak tinggalkan entrepreneur services in school. Model ini saya 2 bulan lepas saya rangkakan untuk mengutarakan peranan, ya, 3 kelompok leadership ini. Dan daripada jangkaan saya, dan saya juga bincang ini dalam satu teh tarik session dengan Dato' Dr. Amin, saya kata pada Dato' bahawa yang ruang kuning di bawah ini, the next 15, 10, 20 years, peranan kelompok di kuning ini adalah sangat penting untuk membantu high student performance and improve school outcomes. Bahawa kelompok kuning ini yang ada dalam kotak kuning boleh membantu dalam school outcomes. Sebab itu mereka dapatkan CSR, ada setengah konsultansi dapat dana daripada syarikat, dan mereka cuba bantu sekolah-sekolah. Dan saya juga cakap kepada rakan-rakan dalam kementerian dan juga yang lain, the way forward untuk kita bukan saja kita leadership in schools atau sistem leadership. Boleh patut mainkan peranan. Tapi peranan stakeholder yang ramai juga, banyak organisasi yang berbeza boleh memainkan peranan dalam persamaan yang kita harapkan di tengah ini. Dan saya sebut di sini student leaders, lebih ramai murid kita boleh tunjuk kepimpinan. Kalau ada di antara mereka berhajat nak jadi cikgu, maka mereka jadi cikgu, dan cikgu secara semula jadi akan jadi teacher leader. Teacher leader ni tak perlu jawatan hakiki. Apa jua, bila jadi jurulatih bola sepak, bila jadi guru penyelaras bagi perbahasan ke, kelab bahasa Inggeris ke, matematik ke, robotik ke, you are already a teacher leader. Lebih ramai teacher leader kita ada di sekolah, lebih mantaplah hala tuju kita untuk mencapai persamaan di tengah ini. So pre-service teacher leadership ni patut mula daripada IPG lagi dan juga di universiti. Dan bagi saya jangka
nak belajar tentang strategic planning, tak perlu tunggu untuk dah jadi cikgu baru nak belajar. Belajarlah itu masa latihan lagi di IPG atau di universiti. Dan kalau dah in service, guru novice, guru yang baru 3 tahun pertama jadi guru, dan yang guru yang berpengalaman pun boleh menunjukkan kepimpinan mereka. Tak semestinya ada title, tak semestinya ada jawatan hakiki, tak semestinya KP, Ketua Panitia atau GKMP. Setiap guru ada dia punya kebolehan untuk menunjukkan kepimpinan mereka. Dan bagi yang ada di distrik, state atau national, Kementerian Pendidikan, di JPN atau di PPD, mereka perlu ada expertise. Mereka perlu ada expertise. Bukan jadi pemimpin general saja. General, yes, but you need expert. Macam Dr. Zalina lah, expertise dia dalam kepimpinan, dalam mentoring dan coaching kepada pengetua sekolah. Dah 8 tahun dekat PPD Bangsa Pudu menjadi pemimpin kepada pengetua sekolah. So expert track ini, siapa yang terlibat dalam pentaksiran di JPN atau PPD, mesti ada ilmu yang dalam tentang aspek itu. Dia tak boleh jadi jack of all trades, master of none. Dia patut jack of all trades and also mastering 1 or 2 areas. Hal ehwal pelajar ke, pentaksiran ke, instructional, teaching and learning dalam bilik darjah dan sebagainya. So you need that daripada peringkat PPD, JPN dan di kementerian. Kalau 3 kluster ini, leadership in schools, system leadership dan juga stakeholder leaders memainkan peranan, maka persamaan yang di tengah ini sudah pastinya akan membawa kita ke satu alaf yang baru. Saya rasa itu saja daripada saya pada petang ini. Jangan lupa, when I'm bored, I read a book, dan jangan sangka saya tak ada jawatan, maka saya tak ada peranan untuk nak mencapai persamaan di tengah ini. Every teacher, suka tak suka, memainkan peranan sebagai pemimpin. So itu saja daripada saya, Dr. Zalina. Terima kasih semua kerana dapat bersama pada petang ini.